Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, ya, dan juga sudah bersedia untuk ikuti pengajian kita pada pagi ini. Baik muslimah, alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita, iaitu kitab syarah hadis-hadis wanita, iaitu Husnul Uswah. Ya, kitab ini Husnul Uswah. Minta maaf lah ya, dekat luar sana orang potong rumput, tak tahu dengar ke tidak dalam video ni. Tapi nak elakkan pun tak boleh lah, sebab kalau nak elakkan, nak tunggu pun nanti lambat Ustazah ya. Baik, jadi kita lihat di dalam hadis ini ada satu tajuk yang dikemukakan kepada kita, iaitu berada di halaman 69 ya, yang mana Ustazah berikan ia ataupun letakkan ia pada hadis kita yang ke-7. Okey, hadis kita yang ke-7 iaitu bertajuk toleransi dalam jual beli, yang terletak di halaman 69. Okey muslimah, saya harap semuanya sudah buka kitab masing-masing untuk kita baca hadis ini. Kemudian kita lihat apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada isi ataupun kisah yang terjadi di dalam hadis yang telah diceritakan oleh Amrah binti Abdul Rahman. Di halaman kita yang ke-69 ya, menceritakan bahawa dari Amrah binti Abdul Rahman. Dalam kitab kita ya muslimah diletakkan dengan nama Umarah. Jadi harap dapat dibetulkan bagi mereka yang memiliki kitabnya. Sebenarnya kalau dirujuk dalam bahasa Arab, tidaklah disebut sebagai Umarah namanya. Namanya yang betul ialah Amrah. Ya, ain, mim, ra, tak yang bulat tu. Ya, tak marbutah. Ya, kita panggil begitu. Jadi sebutan yang betul ataupun ejaan yang betul ya ialah Amrah, sebagaimana yang tertera di skrin kita pada pagi ini. Jadi dapat betulkan apa yang ada dalam kitab kita. Umarah binti Abdul Rahman dibetulkan, diubah kepada Amrah binti Abdul Rahman. Jadi apakah yang Amrah binti Abdul Rahman ceritakan kepada kita di dalam hadis ini? Baik, kita lihat begini. Dari Amrah binti Abdul Rahman, beliau menceritakan, ibta'a rajulun thamra ha'itin fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alajahu wa qama fihi hatta tabayyana lahu an-nuqsan. Jadi pada masa itu Amrah ceritakan ya, kepada kita bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang dia membeli buah-buahan daripada seorang pemilik kebun. Kemudian setelah dia timbang semula ataupun dia lihat-lihat semula, dia dapati bahawa pada buah-buahan itu ada kekurangan. Kekurangan ni bila saya rujuk ya di dalam kitab syarahnya menyebutkan sama ada daripada sudut kerosakan, maknanya buah-buahan itu ada kerosakan, ataupun kurang daripada sudut timbangannya. Demikian. Ya, jadi apa yang Amrah ceritakan, fasa'ala rabbal ha'iti ayyada'a lahu aw ayyuqilahu. Jadi laki ini dia minta kepada pemilik kebun itu supaya dia membatalkan atau dia kurangkan harga daripada apa yang telah dia bayar. Begitu keadaannya. Namun, apakah yang diucapkan oleh pemilik kebun itu ketika diminta oleh lelaki tadi? Ya, agar dia batalkan ataupun dia kurangkan harga tersebut. Dan
Dia kata begini, ya, fahalafa alla yaf'ala, maka dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Jadi pemilik kebun tu bersumpah dia tak nak buat, sama ada batalkan ataupun dia kurangkan harga, dia tak nak langsung buat. Fadhahabat ummul mushtari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kepada lelaki yang tadi beli kan buah-buahan itu daripada pemilik kebun ini, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang berlaku dan juga sumpah lelaki itu. Maka di sini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini muslimah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alla alla yaf'ala khairan fasami'a bidzalika rabbul haiti fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah huwalah. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di situ? Kita lihat begini muslimah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendapat tahu lelaki itu dia bersumpah tidak akan melakukan kebaikan. Maknanya dia tak nak buat. Ya, dia tak nak buatlah apa yang diperintahkan itu tadi ataupun apa yang diminta oleh anak kepada wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi kan. Jadi Nabi pun kata gini kepada dia. Apa kata Nabi kan? Pemilik dia telah bersumpah tidak akan melakukan kebaikan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Tadi ibu kepada lelaki itu datang, lihat di perenggan yang kedua ya, di skrin kita ni muslimah. Okey, maka ibu lelaki itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal itu kepada baginda. Rasulullah kata apa kepada ibu lelaki itu, minta maaf ya tersasul saja. Ibu lelaki itu yang mengadu tadi kan, Nabi kata apa? Dia telah bersumpah tidak akan melakukan kebaikan. Jadi pemilik kebun itu mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dengar Nabi kata apa? Bahawa yang dia ni dah bersumpah dia tak nak buat perkara yang baik. Bila dia dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu, dia pun terus jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia kata setelah dia jumpa, ketika dia jumpa Nabi itu, dia kata begini muslimah. Dia kata ia adalah untuknya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwalah. Ya, kalau dalam kitab kita disebutkan huwalah. Dia adalah untuknya. Apa maksudnya ia adalah untuknya? Sebenarnya ada dua makna di sini. Ketika Ustazah merujuk kepada kitab syarah, ya, kitab syarah bagi kitab Muwatta Imam Malik yang telah meriwayatkan hadis ini, Imam Az-Zarqani yang telah mensyarahkan hadis ini, beliau kata apa? Sebab tu di dalam bracket itu kan Ustazah ada letakkan sedikit penjelasan. Jadi Imam Az-Zarqani ini ialah yang mensyarahkan hadis ini untuk hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Muwatta Imam Malik, yang mana hadis ini adalah statusnya sahih li ghairi. Jadi Imam Az-Zarqani dia jelaskan begini muslimah. Maksud dia bila dia kata kepada Nabi huwalah itu ada dua. Sama ada dia bersedia untuk batalkan jual beli itu tadi kan, ya, atau dia kurangkan harganya. Dia begitulah ya maksudnya. Sebab tadi bila lelaki tu yang beli barang tadi kan, dengan dia yang beli buah-buahan tu tadi, bila dia dapati ada kecacatan ataupun kekurangan yang terdapat pada buah-buahan itu, dia jumpa dengan pemilik kebun ini. Apa yang dia minta? Dia minta dibatalkan ataupun dia minta kurangkan harga, yang mana dia tak nak buat. Pemilik kebun ni tak nak. Dia sumpah kata dia takkan buat, sama ada nak batalkan ataupun nak kurangkan. Jadi pada masa itu ibu dia datang. Maksud ibu kepada si pembeli ni datang jumpa Nabi SAW dan mengadu hal itu kepada Nabi. Nabi kata apa? Si pemilik kebun itu dia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Pemilik kebun ni bila dia dengar Nabi kata sedemikian, dia pun cuak lah ya, dia pun takut. Bila dia takut dia jumpa pada Nabi, dia pun beritahu kepada Nabi huwalah.
Maksud huwalah di situ, Imam Az-Zarqani di dalam kitab syarahnya, beliau kata sama ada pemilik kebun itu kata dia nak batalkan ataupun dia nak kurangkan harga. Mungkin lebih kurang begitu, sebab tidak ada kepastian lah apa maksudnya. Baik, sebenarnya muslimah, hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Macam bunyi ya. Sabar. Okey, macam bunyi. Orang potong rumput lah, orang ketuk-ketuk lah. Saya tak tahulah kenapa hari ni hari Isnin ke hari Selasa. Macam-macam bunyinya. Okey, jadi kita hiraukan sajalah bunyi-bunyi yang menjadi background music di belakang kita ni. Yang penting suara Ustazah jelas dan dengar, berikan perhatian kepada apa yang Ustazah syarahkan. Baik, begini muslimah, hadis ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau, yang mana hadis itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, namun kalau nak lihat yang lebih spesifiknya sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik lah. Cuma di sini kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah dia ceritakan. Okey, apa yang diceritakan oleh Aisyah begini. Masih lagi juga sebenarnya daripada Amrah Amrah binti Abdul Rahman, dia kata aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran di depan pintu. Suara keduanya saling meninggi. Ya, jadi maknanya begini muslimah. Kedua-dua lelaki ini, iaitu pemilik kebun dan pembeli itu tadi, mereka berdua bergaduh. Ya, masing-masing ni bergaduh. Yang satu minta dikurangkan ataupun dibatalkan, yang satu mati-mati tak nak. Mati-mati tak nak sehingga dia bersumpah untuk tidak mahu membatalkan ataupun mengurangkan. Dan suaranya saling meninggi kuat sehingga Nabi SAW dengar apa yang mereka tengkarkan itu. Dan di sini apa kata Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ceritakan, Nabi SAW ternyata mana tadi saya baca, sauta husumin bil babi aliyatin aswatuhuma wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in. Okey, itu tadi saya dah bacalah, wa huwa yaqulu wallahi la af'al. Jadi lelaki yang si pemilik kebun tu kata apa tadi? Demi Allah aku tak akan buat. Maksudnya aku tak akan tunaikan permintaan engkau, sama ada untuk batalkan pembelian itu ataupun untuk kurangkan harga dia. Jadi bila masa itu Nabi dengar, Nabi dengar apa yang dikatakan oleh lelaki tersebut. Nabi kata apa? Nabi keluar dulu. Nabi keluar daripada rumah baginda, sebab tadi dah dengar kan suara kecoh-kecoh dekat luar, satu pekik itu, satu pekik ini kan, sampai tinggi suara. Akhirnya Nabi keluar daripada rumah baginda untuk melihat keadaan yang berlaku. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW keluar menemui keduanya, lalu Nabi kata, Nabi tanyalah, faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa yang tadi bersumpah kepada Allah tidak akan berbuat baik? Maknanya Nabi tanya, di antara yang kedua-dua tadi kan, yang dah bergaduh tu kan, sebab tadi Nabi dalam rumah. Nabi tak nampak siapa yang bergaduh tu. So bila Nabi keluar, yang buat Nabi keluar ialah bila Nabi dengar ada salah seorang di kalangan mereka yang kata apa? Si pemilik kebun tu kata apa? Demi Allah aku tak akan buat perkara itu. Jadi Nabi keluar, Nabi tanya, siapa yang tadi bersumpah kepada Allah tidak akan berbuat kebaikan? Nabi tanya begitu kepada mereka. Jadi maka salah seorang darinya pun berkata, salah seorang, kalau kita rujuk dalam hadis yang ada dalam kitab kita, siapa yang kata tadi? Pemilik kebun itu. Jadi di sini pemilik kebun itu pun menjawab apa yang Nabi SAW tanya. Dia pun mengaku, aku wahai Rasulullah. Depan Nabi dia mengaku yang dia sebutkan perkara itu. Jadi Nabi pun kata apa? Sekarang terserah baginya apa yang dia suka. Terserah baginya apa yang dia suka. Sebab daripada kenyataan ataupun daripada soalan Nabi itu kan, jelas Nabi kata apa?
orang itu dia bersumpah, walaupun ia bentuk pertanyaan. Jika kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di sini, kita dapati Nabi kata sebenarnya dalam bentuk soalan itu bahawa lelaki itu dia telah bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi di sinilah yang menyebabkan lelaki ini pun kata huwalah, tak apalah. Yang Imam Az-Zarqani kata sama ada dia batalkan jual beli itu kan, dia bagi je lah, tak apalah, macam itu, ataupun dia kurangkan harga daripada harga asalnya. Itulah ya muslimah keseluruhan cerita yang berlaku di depan pintu rumah Nabi SAW tentang dua orang ya yang melakukan transaksi penjualan, namun di situ ada hal-hal yang tak dapat dielakkan berlaku. Begitulah dalam kehidupan kita ini muslimah. Kadang-kadang ya kita ada beli barang ya, walaupun di sini ya kita lihat menceritakan tentang jual beli buah-buahan itu, mungkin kalau kita nak apply ataupun kita nak aplikasikan dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, tak kisahlah mungkin kita beli buah-buahan ke ataupun kita beli barang-barangan yang lain, apa yang boleh saya nyatakan yang berkenaan dengan pengajaran hadis ini ialah Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita tentang beberapa perkara. Apakah ia? Kita lihat di sini. Pertama, Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahawa sebagai penjual, kita perlu memiliki sikap toleransi jika diketahui barang yang dijual memiliki kecacatan. Bertolak ansurlah kita ya muslimah. Jika kita ni ada bisnes, kita ni jual barang, kemudian tiba-tiba orang ini dah beli dah barang tadi kan, dia buka barang tu di rumah, contohnya lah saya kata, betul tadi dekat kedai tadi mungkin dia dah try baju. Saya nak ambil contoh baju lah, sini senang ya. Kalau nanti ambil contoh buah-buahan tak berapa nak jelas pula ya. Baik, kita beli baju contoh kan, kita dah try dah tadi kat kedai. Kemudian dia kata okey dek, adik nak pakai size apa tadi? Size S ya. Okey, kakak ambil yang baru ya. Dia ambil yang baru yang masih dalam plastik. Kita tak check. Dan kebiasaannya kita tak check. Kalau dia tak suruh check pun kita tak check lah selalunya. Kita bawa balik rumah, kita dapati ada koyak pula. Maknanya di sini kan, bila kita nampak ada kecacatan tadi pada barang tersebut, kita balik ke kedai tadi, kita tunjukkan kepada si penjual tu, Kak, ada koyak lah baju ni. Di sini ya Nabi ajarkan kepada kita bertolak ansur lah. Jangan kita kata tadi okey je, tak ada pun apa-apa. Tante awak je sengaja yang koyakkan ke apa, awak try tadi terkoyak ke apa, saya tak tahu apa berlaku. Kemungkinan besar kita ada sikap yang sedemikian, kita tidak mahu menerima apa yang disebutkan ataupun apa yang ditunjukkan oleh si pembeli. Jadi di sini ya, jadilah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita tadi. Ada tolak ansur, elakkan daripada permusuhan dan sebagainya. Sebab itu bila kita lihat kepada pengajaran kita yang kedua di sini, pembeli juga perlu memaklumkan kepada penjual dengan cara yang baik. Kita kadang-kadang pun kita jangan salahkan kepada penjual sahaja. Ya muslimah, bila kita sebagai pembeli, bila kita tahu ada kecacatan pada barang yang kita beli, maka di situ kita pun bila nak beritahu pada dia, kita cakaplah dengan cara yang baik. Ni adab kita juga, ya, adab kita juga. Elakkan daripada kita berpekik-pekik, berteriak, kita cela dia. Apa ni jual barang tapi tak amanah. Mungkin dia pun tak tahu. Kan tak eloklah kita guna perkataan-perkataan yang begitu. Apa ni nak cari rezeki tapi tak amanah. Awak ni nak makan duit haram ke apa ke? Tak payah kita cakap-cakap perkataan-perkataan yang sedemikian. Datang kedai tadi nak tukar barang ataupun tak nak pulangkan balik, cakap je baik-baik pada dia. Begitu keadaannya. Tak perlu kita nak cakap tak amanah ke, pembohong, penipu, kan? Kita malukan dia. Mungkin di kedai itu ada pembeli lain. Bila pembeli tu nampak, dia pun dah tak jadi beli dah. Ini perkara yang seharusnya kita elakkan lah ya sebagai pembeli.
Jadi sebagai seorang muslimah, kita perlu juga jaga adab kita, akhlak kita ketika kita nak beritahu kepada penjual itu tadi ada kecacatan pada barang yang sudah kita beli. Jadi mak di situ kedua-dua pihak lah ada sikap toleransi, kedua-duanya ada sikap bertolak ansur, ya. Taklah kita ni kerana satu barang kita bergaduh, pekik sampai kedai sebelah pun datang tengok apa jadi ni kerana satu barang pergi pasal. Okey, itulah sebab tu di sini Nabi SAW kata apa tadi? Siapakah yang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan? Maknanya sebagai penjual, ya, sebagai penjual, bila kita dapati memang betul ada kekurangan, ada kecacatan pada barang yang kita jual, tak kiralah apa pun, di situ seharusnya kita bersikap baik, ya, dan kita elakkan permusuhan. Ganti yang baru, ataupun kita kata tak apa, kalau awak tak nak saya boleh pulangkan, ataupun kita kata memang dah tak ada stok lain dah, itu je yang ada. Jadi pembeli ni tak nak kita nak suruh cari barang lain, dia pun tak nak, kan? Maka di situ tolak ansur lah kita, ya, pulangkan sahaja duit tu kepada dia. Itu namanya kita ni sebagai penjual, kita memiliki sikap yang baik. Sebab tu tadi, ya, Nabi sarankan kepada dia juga sebenarnya daripada sebalik perkataan itu, batalkan itu juga bagus, kurangkan harga juga bagus. Sebab kedua-duanya adalah perkara yang baik. Ataupun kita kata dah tak ada stok lagi lah dik, dah tak ada stok lagi, ni je tinggal. Dia nak ambil baju yang lain ke, dia nak ambil barang lain ke apa, nanti akak boleh ni lah. Kita boleh tengok macam dah orang tu tak nak, pembeli tak nak, ya, okey tak apa, kita jangan gaduh, elakkan permusuhan. Bila kita ni usaha untuk sebagai penjual, kita pun usaha untuk tunjukkan sikap kita yang bersedia untuk bertolak ansur itu tadi, insya-Allah, ya, yang kita nak bersikap baik, sebagaimana poin kita yang ketiga, kita nak bersikap baik, nak elakkan permusuhan, kita tak rugi muslimah, ya, tidak rugi. Bahkan kalau kita lihat kepada poin kita yang keempat, bahkan menambah keberkatan pada rezeki kita, pada perniagaan kita. Kita tak rugi apa-apa. Jangan kita kata kan, alah rugilah saya dah jual barang ni, lepas tu duit saya dah masuk kan, nak keluarkan balik. Tapi ingat, bila kita ini ada sikap toleransi itu tadi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sikap yang Nabi kata adalah sikap yang baik, yang kita ni elakkan permusuhan, itu adalah sesuatu yang disebut sebagai keuntungan bagi diri kita, ya, dari sudut kepribadian kita, perniagaan kita. Orang yang membeli itu tadi, kemungkinan besar saya kata, dia suka dengan akhlak diri kita, ya, yang boleh bertolak ansur. Boleh datang lagi kedai kita, cari barang yang lain, kan? Kita pun tak, kalau kita gaduh dengan dia tadi, sebagai seorang penjual tadi, orang beri feedback ataupun beritahu barang kita ada rosak sebagainya, lalu kita gaduh dengan dia, tak nak dengar cakap dia, saya rasa sekali tu je lah dia datang kedai kita, sekali tu je lah dia beli barang dengan kita, lepas tu dah tak ada lagi dah. Sebab apa? Dia pun serik dah nak tengok muka kita, kan, nak ada apa-apa urusan jual beli dengan kita. Sebab tu tadi kita kata pada poin kita yang keempat, tak rugi bila kita ni jadi orang yang bertolak ansur. Bahkan, ya, mungkin pembeli mendoakan yang baik-baik untuk kita kerana akhlak kita, adab kita sebagai seorang muslimah yang sentiasa bersedia, ya, untuk ada sikap toleransi itu tadi dalam keadaan-keadaan yang memerlukan kita untuk meraihkan apa yang disebut oleh si pembeli. Begitulah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebenarnya itu adalah keuntungan kepada kedua belah pihak, sama ada bagi si pembeli ataupun kepada si penjual, kerana kedua belah pihak berusaha untuk menunjukkan akhlak yang baik, elakkan permusuhan, ya, dan disitulah akan adanya keharmonian antara kita di dalam masyarakat.
Baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga keberkatan masa ya untuk kita bertemu lagi di tahun hadapan. Sebab kuliah kita pada pagi ini adalah kuliah kita yang terakhir untuk tahun ini. Jadi maknanya Ustazah tutup kuliah kita di tahun ini pada hadis kita yang ke-7 dan insya-Allah tahun hadapan kita jumpa sekali lagi untuk membincangkan hadis yang ke-8 pula. Baik, mudah-mudahannya muslimah Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, Allah berikan kepada kita dengan masa yang begitu banyak sekali untuk kita terus-terusan berada di dalam majlis-majlis ilmu dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di tahun hadapan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Jadi dengan itu saya tutup kuliah kita yang terakhir ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.